Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahil qail Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, saya berpesan kepada diri saya terutamanya, dan saya berpesan kepada sidang hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Maksudnya, wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada uli am, yaitu orang-orang yang berkuasa dari kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah dan berselisihan dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu rujuk kembali kepada kitabullah, yaitu Al-Quran, dan sunnah Rasulnya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, membaca Al-Quran adalah satu amal ibadat yang baik kerana Al-Quran itu kalam Allah dan kitab hidayah dan salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalan ini memberi kerohanian, menyegarkan jiwa dan membersihkan hati. Bahkan membaca Al-Quran itu merupakan ibadat kepada Allah yang besar ganjarannya, pahalanya, sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, riwayat Bukhari. Maksudnya, sebaik-baik kamu ialah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain, riwayat Bukhari. Namun kita dapati masih terdapat masyarakat Islam tidak mengambil berat mengenai pembacaan Al-Quran, malah ada menjauhkan diri dari membaca Al-Quran. Amat dibimbangi kesan dari Al-Quran yang menyebabkan berlakunya gejala yang tidak baik melanda masyarakat Islam sebagai peringatan dari Allah. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara beransur-ansur, bermula pada malam bulan Ramadan. Peristiwa ini dinamakan nuzul Al-Quran, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran dalam surah Al-Qad yang dibacakan di awal khutbah yang bermaksud, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadr. Menurut pendapat para ulama, antaranya Syekh Mustafa Murad mengatakan bahawa penurunan Al-Quran berlaku dalam 3 peringkat. Pertama, penurunan secara keseluruhan Al-Quran dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala ke Lauh Mahfuz, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Buruj
ayat 21 dan 22. Bal huwa Qur'anun Majid fi lauhim mahfuz. Maksudnya, bahkan yang mereka dustakan itu ialah Al-Quran yang mulia yang tersimpan di Lauh Mahfuz. Kedua, penurunan secara keseluruhan dari Lauh Mahfuz, iaitu langit dunia, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Maksudnya, bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk dan pembeza yang hak dengan yang batil. Dan firman Allah dalam surah Ad-Duhan ayat 3, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin. Maksudnya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam yang penuh keberkatan. Sesungguhnya kami sentiasa memberi peringatan dan amaran. Ketiga, penurunan Al-Quran secara berperingkat-peringkat dari Baitul Izzah ke dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tempoh 23 tahun, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Furqan ayat 32. Wa qala alladhina kafaru laula nuzila alaihi Qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linusabbita bihi fuadak warattarnahu tartila. Maksudnya, dan berkatalah orang-orang yang kafir mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya, iaitu Muhammad, secara serentak. Yang demikian itu beransur-ansur supaya kami memperkuatkan hatimu dengannya dan kami membaca Al-Quran secara tartil. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, antara hikmah mengapa Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara beransur-ansur ialah: pertama, memperkuatkan hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi pelbagai urusan dengan wahyu, yakni mukjizat yang berterusan. Kedua, mertabiah umat Islam yang semakin bertambah dan dapat menyelesaikan masalah yang berlaku di kalangan mereka. Ketiga, mudah untuk menghafaz ayat-ayat Al-Quran dan senang diamalkan isi kandungannya yang terdapat di dalam hukum-hukum dan tuntutan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, isi kandungan Al-Quran penuh dengan perkara-perkara agung dan mengagumkan. Ia merupakan hidayah kepada umat Islam keseluruhannya, mengandungi pengajaran dan panduan kepada manusia untuk mencapai kejayaan hidup di dunia dan di akhirat. Dapat membentuk budaya perkati dan akhlak mulia, mengandungi kisah-kisah benar sebagai tauladan dan merupakan peringatan kepada manusia mengenai keagungan dan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala yang tiada walaupun sedikit keraguan di dalamnya. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 23 yang bermaksud, dan jika kamu masih ragu-ragu tentang kebenaran Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, iaitu Muhammad, maka cubalah kamu kemukakan satu surah yang seumpamanya dan datangkanlah ketua-ketua kamu selain daripada Allah jika kamu orang yang benar. Al-Quran bukan diturunkan khusus untuk satu-satu bangsa sahaja, bahkan Al-Quran diturunkan seluruh manusia dan bangsa di dunia ini. Al-Quran adalah istisari kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Al-Quran
adalah mukjizat yang membuktikan kebenaran risalahnya. Mukjizat agung kepada Rasulullah SAW ini masih terpelihara untuk dibaca dan dikaji sehingga hari kiamat. Umat Islam khasnya diberi kesempatan untuk membuat kajian, penyelidikan dan penelitian dari segenap sudut untuk mencari kebenaran dan ketinggian nilainya dalam pelbagai bidang yang akhirnya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia menuntut supaya mengimbangi ilmu yang ada pemikirannya sentiasa dipandu dengan Al-Quran supaya sentiasa berada di landasan benar menurut cara Islam. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, akhirnya saya mengambil kesempatan ini menyuruh kepada saudara-saudara sekalian, semasa hayat kita ini sedang berada di dalam bulan Ramadan, marilah sama-sama kita mendampingi Al-Quran dengan membacanya setiap hari dan berusaha mempelajari dan mengamalkan isi kandungannya. Jadikanlah setiap hari kita sebagai tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Semoga seluruh hidup kita diberkati Allah dan sentiasa dikurniakan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minina wa la yaziduz zalimina illa khasara. Maksudnya, dan kami turunkan dengan beransur-ansur dari Al-Quran ayat-ayat suci yang menjadi ubat penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman kepadanya, dan sebaliknya Al-Quran itu tidak menambahkan orang-orang yang zalim disebabkan keingkaran mereka, melainkan kerugian jua. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا ذا المستغفرين وجا نجاة التائبين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإقواما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده سيد البشر صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وجزر. Wahai hamba Allah, ingatlah bahawa dunia ini adalah tempat untuk sementara. Akhirat jualah tempat yang kekal untuk selama-lamanya. Oleh itu, marilah kita bersama-sama bertakwa kepada Allah untuk mendapat kebahagiaan serta menyelamatkan diri daripada siksaan api neraka. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Maksudnya, sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat dan memberi segala perhormatan dan kebaikan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu ke atasnya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan perhormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Baiklah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah meridai khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu,
dan juga sahabat-sahabat baginda yang sama-sama berjuang menegakkan agama Allah yang maha suci ini. Juga kepada bapa saudara junjungan kita Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma, cucu tunda baginda Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, putri baginda Sayyidatina Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, isteri-isteri baginda Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dan lain-lainnya. Seterusnya kepada sekalian keluarga, sahabat-sahabat, pengikut-pengikut sahabat dan mereka yang menuruti mereka itu dari semasa ke semasa hingga ke hari kiamat. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunkanlah sekalian kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, kurniakan juga kemuliaan dan kesejahteraan kepada mereka yang berjihad dan menafkahkan hartanya ke jalan-Mu seperti pembayar-pembayar zakat, pewakaf-pewakaf dan seupamanya. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah, kekuatan, kesejahteraan dan pertolongan kepada ketua-ketua negara Islam dan raja-rajanya, khasnya kepada Abdul Haris li Syari'atikal Sultan Ibrahim ibni almarhum Sultan Iskandar, Sultan dan yang dipertuan bagi negeri dan Jalahan Ta'lu Johor Darut Ta'zim, dan kepada Raja Zaris Sufiah binti almarhum Sultan Idris Shah Tengku Ismail ibni Sultan Ibrahim Tengku Mahkota Johor, putera-putera dan puterinya, kerabat-kerabat diraja dan rakyat sekalian. Allahumma izzal Islam wal muslimin wahzulil kafarata wal mubtadi'atal musyrikin wa kullaman huwa aduwwul lid-din. Allahumma farid humumal muslimin waqdid dayna 'anil madinin wa ahsar khalasal masjunin waj'al hadzal balada amina mutma'innan wahiyan wa sa'ira biladil muslimin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma tubis salamah wal afiyata wali ibadikal hujjari wal uzzati wal musafirin fi barrika wa barrika wa jawwika min ummati Muhammadin ajma'in. Allahumma adkhilna wa zurriyatina wa usulana wa furu'ana jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi wa yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.